TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar semua? Harapnya ceria-ceria selalu, sentiasa bertenaga dan luar biasa. Kalau kita tengok semalam sidang media bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan ada menyebut berkenaan dengan pemansuhan UPSR dan juga penangguhan PT3, tetapi ianya bukan menjadi alasan untuk adik-adik kita ni bila dengar kan tangguh PT3 kan UPSR dah tak ada, dah malas nak belajar. No. Peperiksaan tetap ada dan belajar tetap kena belajar. Baik, untuk hari ini kita nak belajar sama-sama ataupun kita nak ulang kaji sama-sama. Subjek kita literasi keuangan menengah atas dan topik kita kerahsiaan maklumat peribadi. Wah, ni best ni pasal kita punya penjagaan data kita ni. Tapi siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan dulu video profil ini. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Rohani Jusoh. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apa khabar Cikgu, sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Itu dia Cikgu Rohani Jusoh, penolong kanan petang SMK Bandar Baru Sentul, dan dikatakan difahamkan Cikgu baru sahaja berpindah ke SMK Bandar Baru Sentul dan dinaikkan pangkat. Tahniah Cikgu. Daripada kami di Didik TV untuk Cikgu. Baik, Cikgu, seperti biasa Cikgu, kita masih dalam fasa pandemik COVID-19. Kita nak kena budayakan norma baharu. So kita menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kita ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. So kita nak kenakan dulu Cikgu. Silakan Cikgu. Baik, itu dia. So kepada anda, boleh gunakan hand sanitizer ataupun kalau di rumah boleh gunakan air dan juga sabun untuk menjaga kebersihan diri kita. Ini sama-sama penting sebab kita nak menghentikan penularan wabak COVID-19. Baik, kita dah pun sanitize tangan kita Cikgu, so kita boleh buka pelitup muka. Okey, itu dia. Alamat tersangkut pula. Okey. Baik, kepada anda yang mungkin ada kes, so boleh gunakan kes seperti Cikgu. Kalau tidak ada, boleh sahaja lipat dan masukkan dalam saku. Yang penting jangan buang merata-rata. Kan, sebab kita dah ada kuman, bakteria dan sebagainya Cikgu, so nak kena jaga elok-elok. Baik Cikgu, kita takkan berdua je Cikgu. Untuk topik ni saya nak bawa rakan-rakan kita daripada SMK Batu Muda. Ini pelajar-pelajar Cikgu juga. Ya, bekas anak murid saya. Bekas anak murid Cikgu dan masih jugalah anak murid sampai sekarang. Hari ini belajar juga dengan Cikgu Rohani Jusoh. So kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio secara virtual. Assalamualaikum, apa khabar? Boleh unmute anda punya mic, kita nak dengar suara sikit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat ke semua? Sihat Sihat. Pagi tadi sahur tak? Sahur. Baik, Cikgu, kita nak berkenalan-kenalan dengan pelajar-pelajar kita pada pagi ini. Mungkin kita nak mulakan dengan Khalis. Boleh Khalis? Boleh. Silakan Khalis. Hai, nama saya Muhammad Khalis bin Azim Hadi. Saya dari sekolah SMK Batu Muda. Alright, terima kasih Khalis. Baik, Arif, seterusnya silakan Arif. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Hilmi. Saya dari SMK Batu Muda. Alright, terima kasih Arif. Seterusnya Ali Imran. Sedap nama dia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ali Imran bin Muhammad Samsun. Saya dari SMK Batu Muda. Baik, terima kasih Ali Imran. Seterusnya Afiq. Silakan Afiq. Afiq. Dia tiada. Tak ada, dia tiada. Okey. Seterusnya Husnina. Silakan Husnina. Ada ke? Ada Husnina. Hai. Batu Muda. Alright, terima kasih Husnina. Dan seterusnya Muhammad Emmanuel. Betul ke sebutan saya? Betul. Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Emmanuel Imran Syawal bin Azman dan saya dari SMK Batu Muda.
Alright, terima kasih. So, semua pelajar-pelajar kita nampak luar biasa, nampak cergas hari ini nak bersama-sama untuk nak belajar literasi keuangan menengah atas untuk kerahsiaan maklumat peribadi. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak maklumkan juga yang mana sambutan Hari Guru pada tahun ini, kita Road to Hari Guru 16 Mei yang mana temanya berguru demi ilmu, bina generasi baharu, hashtag terima kasih cikgu. Dan di Didik TV kita mendapat kiriman ucapan Hari Guru dari pelajar-pelajar seluruh negara kita secara fizikal dan juga secara ikat. So sekarang ni itu dia. Secara ikat daripada Muhammad Adam Luqman bin Ahmad Sujak, katanya cikgu cemerlang, murid penyayang. Terima kasih cikgu kerana mendidik saya. Itu dia. Terima kasih kepada Adam atas kiriman ikat itu tadi. Walau bukan Hari Guru pun kita nak kena sentiasalah kan menghormati guru kita di mana sahaja, bila-bila masa. Baik cikgu. Bila sebut pasal literasi keuangan dan khususnya berkenaan dengan kerahsiaan maklumat peribadi, sebenarnya apa yang kita nak belajar cikgu ni? Okey, terima kasih. Mungkin secara umumnya cikgu. Ya, secara umumlah. Okey, baik. Untuk pengetahuan semualah kan, sebab ramai juga yang bertanya, adakah literasi keuangan ini adalah satu mata pelajaran? Sebenarnya literasi keuangan dia adalah satu elemen merentas kurikulum. Bermakna dia berada dalam mata pelajaran lain. Contoh dalam bahasa Melayu ada, dalam kalau mata pelajaran teras ada ekonomi, dalam perniagaan pun ada. Macam tu. Maksudnya dia bukan spesifik kepada satu-satu subjek sahajalah. So maksudnya dalam banyak subjek juga akan ada elemen ini. Keuangan. Itu dia sebenarnya sangat best. Elemen ini dia nak mendidik lah. Untuk mendidik anak-anak yang masih di peringkat awal ni dengan nilai-nilai yang baiklah tentang literasi keuangan. Itu dia. Baik, itu kata cikgu. Kita nak dengar pula apa kata pandangan pelajar-pelajar kita berkenaan dengan literasi keuangan. Jom kita saksikan video ini. Pada pandangan saya amat bersetuju dengan idea untuk mengintegrasikan literasi kewangan dalam subjek di peringkat sekolah menengah, kerana pada masa kini kita dapat lihat beban kewangan dalam kalangan belia muda yang baru cecahan dalam 20 tahun dan ke atas, banyak yang sudah pun ada yang bankrupt dan juga muflis kerana tidak pandai untuk mengurus kewangan. Jadinya sekiranya literasi kewangan ini didedahkan pada bangku sekolah lagi, sama ada sekolah rendah ataupun menengah, ianya merupakan tindakan yang sangat bijak dan terbaik di peringkat terutamanya di negara kita di Malaysia ini. Subjek pengurusan kewangan ni atau literasi kewangan ni patut diperkenalkan di kalangan murid-murid daripada peringkat awal supaya murid-murid celik tentang pengurusan kewangan dari peringkat awal lah. Jadi diorang dapat menguruskan kewangan mereka dengan lebih sistematik dan lebih terjaga. Berkenaan dengan literasi kewangan, untuk pemahaman saya, literasi kewangan ni lebih kepada macam mana nak uruskan dari segi mudah, bahasa mudahnya duit. Dari segi duit macam mana benda tu, kalau kita sedia maklum, kita yang dah dewasa ni pun sangat akan ada yang bermasalah dari segi pengurusan duit itu sendiri. Jadi kalau ikut kepada pengenalan literasi kewangan kepada murid ataupun di dalam dasar pendidikan, benda ni kira secara mudahnya sangat perlu. Itu dia pandangan pelajar-pelajar kita berkenaan dengan literasi keuangan. Dan rata-rata sebenarnya semua seronok cikgu dengan literasi keuangan. Tambah-tambah dia juga bagus untuk diri kita, tambah ialah pengurusan kewangannya, ada pasal menjaga kerahsiaan maklumat peribadi. Kita nak tanya juga cikgu, saya rasa zaman saya belajar dulu tak ada tau literasi keuangan ni. Tambah-tambah kalau topik kerahsiaan maklumat peribadi, sebenarnya bila diperkenalkan cikgu literasi keuangan ni? Kalau ikutkan kita kurikulum merentas kurikulum ni untuk literasi keuangan dah dimulakan semenjak tahun 2017. Masa tu Azhar dah
Saya Sekolah. waktu tu dah habis dah cikgu. Dah habis sekolah. Dah habis Itulah sekolah, tak cikgu. sempat. Itu dia. So itu antara seronoknya pelajar-pelajar sekarang sebab banyak subjek-subjek ataupun perkara-perkara yang dah dimasukkan untuk semua dapat absorb dan juga semua dapat belajar. Ini antaranya satu daripada 10 elemen merentas kurikulum cikgu. Ya, betul. Baik cikgu, kita nak mulakan. Saya pun tak sabar sebenarnya nak tahu berkenaan dengan kerahsiaan maklumat peribadi ni cikgu. Silakan cikgu. Okey. Ini Yap. untuk tajuk kita pada hari ini lah, kerahsiaan maklumat Yap. peribadi. Okey. Baik. Kita ada satu teaser Yap. daripada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Kita tengok teaser ni dulu Okey. sebelum kita perkenalkan. Baik, jom sama-sama kita saksikan video ini. Itu dia, jaga data anda cikgu Ya, jaga data kita. Ya. Okey, kalau tengok tadi mana anak murid-murid saya. Yap. Okey, apa yang daripada teaser tu, apa yang dia tulis? Apa itu data peribadi? Okey. Apa dia? Baik, cikgu Ada nak tanya siapa cikgu? Ke nak volunteer? Ada volunteer. Ali kan nak jawab? Okey, siapa yang nak jawab? Cikgu macam mention nama Ali tadi. Ali. Imran. Silakan Ali Imran. Saya nampak data peribadi ni seperti IC, seperti barangan peribadi yang milik kita yang harus kita jaga. Okey. Itu ada ditulis tadi kan? Yap. Okey, jadi kalau secara definasilah apa itu maklumat ataupun data peribadi, sebenarnya dia ni, maklumat ni adalah maklumat yang digunakan dalam urus niaga komersial yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan seseorang. Contoh seperti yang dinyatakan tadi, butiran dalam kad pengenalan kita. Nama kita, alamat, nombor, itu nombor kad pengenalan. Ini semuanya adalah data peribadi kita, termasuk pasport, kad kredit, maklumat perbankan, maklumat kesihatan, alamat email, gambar-gambar kita sekalipun. Asyik. Walaupun gambar tu dikategorikan sebagai maklumat data peribadi cikgu Ya. Okey. Okey. Baik cikgu. Okey, ini saya tengok daripada video ni cikgu. Ini macam gambar. Gambar ni macam calling pasal calling kan cikgu kan? Okey. Tapi cikgu, apa kata cikgu sebelum kita masuk kepada calling ni? Kan kita nak berhenti rehat seketika. Kejap kita nak bagi semua fikir absorb apa sebenarnya cikgu nak sampaikan dengan gambar ni. So jumpa sekejap lagi dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Untuk subjek ataupun apa yang kita nak belajar hari ini adalah berkenaan dengan literasi keuangan menengah atas dengan topik khusus kita kerahsiaan maklumat peribadi. Tadi cikgu dah kongsikan berkenaan dengan antara data yang perlu kita jaga, IC, maklumat perbankan, kad kredit dan sebagainya. So cikgu,
Cikgu dah masuk kepada gambar ni. Saya pun nanti tak dapat jawapan sebenarnya apa yang kita nak belajar untuk gambar ni, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, jangan susah hati. Jadi kita akan dengar audio ini. Alright, kita nak Sama-sama dengar kita audio. Jom sama-sama kita dengar audio ini. Hello, boleh saya bercakap dengan Encik Razak bin Ismail? Ya, saya Razak. Siapa ni? Oh, saya dari bahagian transaksi Bank Muhibah. Saya ingin memaklumkan bahawa wang sejumlah 18,000 telah dikreditkan ke akaun Encik. Ha? Nombor akaun Encik adalah 028510169880, kan? Ya, betul. Pihak kami mendapati bahawa duit yang masuk ke akaun Encik telah dipindahkan ke 3 akaun yang berlainan dalam masa yang singkat. Jadi, saya ingatkan kepastian, adakah Encik yang membuat 3 transaksi ini? Tak ada. Tak ada. Transaksi dalam akaun Encik agak mencurigakan. Siapa yang bercakap ni? Oh, nama saya Miss Lee. Saya dari bahagian transaksi Ibu Pejabat Bank Muhibah. Akaun Encik didaftarkan pada tahun 2017 di Bank Muhibah, Cawangan, Sarawak. Alamat Encik nombor 21, Bensiaran 1, 12, Sendur, Kuala Lumpur. So, alamat Encik di Kuala Lumpur tetapi akaun dibuka di Sarawak. Betul kan? Ya, saya memang tinggal di Kuala Lumpur. Jadi, akaun Encik ini telah disalahguna. Pihak kami mendapati ada kegunaan yang meragukan. Jadi, saya menasihatkan agar Encik membuat laporan polis dengan segera. Baik, saya akan buat laporan polis di balai yang berhampiran. Tak boleh, Encik. Encik perlu membuat laporan di IPK Sarawak kerana akaun Encik didaftarkan di Sarawak. Tetapi, sekarang kan semua urusan boleh dilakukan atas talian sahaja. Takkan tak boleh buat laporan di sini. Saya di KL, bukan di Sarawak. Ya, Encik. Tapi Encik perlu membuat laporan dengan segera. Pihak kami perlukan laporan sebelum akaun ini ditangguh dan dibatalkan kerana akaun Encik ini telah disalahguna. Beginilah, Encik. Saya boleh tolong sambungkan panggilan ke IPK Sarawak bagi memudahkan Encik membuat laporan. Saya tolong sambungkan, ya, Encik? Ya, boleh. Tolong sambungkan. Baik, itu dia, cikgu. Audio ini perbualan skamer ke, cikgu? Sebenarnya perbualan di antara skamer. Skamer ni dia menyamalah sebagai pegawai bank daripada bank kan, untuk mangsa ni lah, untuk menipu mangsa. Dan kalau kita dengar tadi daripada audio tadi, dia kata dia nak sambungkan. Jadi kita masa tu kan panik ke mungkin, bila dia kata sambungkan, sambungkan. Jadi sambung tu sebenarnya bukanlah ke IPD atau IPK yang betul. Scammer diorang juga ceritanya. Baik, kalau kita tengok sebenarnya, cikgu, dekat YouTube, dekat laman Sarawak semua banyak juga tular kes-kes sebegini, cikgu, yang berlaku. Jadi cikgu, kalau ada pelajar saya kan. Kalau katalah tadi, kalau dia dah sambung ke IPD kan, biasanya dia orang akan minta lah butir-butir apa yang perlu kan, kononnya untuk buat laporan. Agak-agak apa berlaku pada Encik Razak tadi, nama dia Encik Razak kan, agak-agak apa yang berlaku? Ada siapa nak tolong jawab lah apa yang berlaku agak-agak? Itu dia, nampaknya Emmanuel. Ali lagi tak jawab. Ali Imran. Silakan, Ali Imran. Bagi saya Encik Razak ini dia akan perasan yang dia telah memberi identitinya kepada orang lain. Jadi bila dia dah perasan, dia akan perasan juga yang dia akan kehilangan identiti ataupun identiti dia disalahgunakan. Okey, boleh. Maknanya selepas itulah mungkin dia dah bagi semua ke, nanti tiba-tiba mungkinlah duit dalam bank kurang. Sebab mungkin dia share nombor akaun, dia share nombor dia punya IC. Dia punya semualah maklumat tu dah ada, jadi dia orang senang untuk scam dia. Okey. Ataupun ada pandangan lain? Ada pandangan siapa lain yang tak? ada pandangan lain yang mungkin berbeza dengan Ali Imran? Silakan. Saya. Okey. Silakan. Arif. Jadi
sewaktu dia buat panggilan tersebut, dia akan rasa sedar yang maklumat dia sudah diberikan kepada orang lain, jadi maka dia segera memutuskan panggilan tersebut. Ya, mungkin berlaku. Tapi ini contoh yang baiklah. Okey, terima kasih Arif. Maknanya ini satu contoh yang baiklah. Maknanya dia mungkin pada masa dia dah bagi, dia pun mungkin nak tengah bagi-bagi tu terfikir balik. Betul ke ni? Mungkin kan? Kalau dia sedar macam ni, baguslah. Maknanya maklumat dia tu tak sempat sampai. Masih selamat lagi. Selamatlah dia. So tindakan tadi, suggestion daripada Arif tadi, tindakan terus memutuskan talian. Letak saja. Baik cikgu. Okey ya? Alright. Okey. Lepas seterusnya. Okey, bagaimana macam tadi individu yang mengalami kecurian identiti macam Encik Razak tadilah, dia mungkin akan terdedah kepada penyelewengan maklumat yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Terdedahlah sebab maklumat dia semua tahu, jadi senang orang nak gunakan identiti dia. Kalau macam ada maklumat bank, dia orang boleh keluarkan duit semua kan. Ataupun maklumat-maklumat lain yang boleh diguna pakai untuk diorang kepentingan mereka. Terutamanya nak dapatkan wang dengan cara yang mudah. Itu pentingnya kita melindungi data pribadi kita. Okey, dan perlu diingat, mencuri maklumat peribadi merupakan satu jenayah. Itu dia, mencuri maklumat. Baik, bila cikgu mention berkenaan dengan maklumat dan data pribadi, saya nak tanya juga macam kita tadi cikgu ada mention di awal tadi berkenaan dengan gambar. Kan gambar adalah sebahagian ataupun salah satu daripada data pribadi ataupun maklumat pribadi. So bagaimana pula cikgu kalau dengan mereka-mereka, yalah zaman sekarang ni semua nak suka update di media sosial. Saya suka update dekat Instagram, suka update dekat Facebook. So itu dikategorikan macam mana cikgu? Okey, sebenarnya banyak kes yang berlaku di mana kita menyiarkan gambar kita sebenarnya saja-saja suka-suka nak post kan dekat FB, dekat Instagram. Tapi tengoklah kadang-kadang kita selfie kan. Oh, di rumah banglo besar, selfie rumahku syurgaku. So orang tahu dah itu rumah kita kan. Ataupun ni selfie lagi dekat kereta mewah. Baru beli siap kereta. Tunjuk nombor plate lagi. Ya, betul. Gini gitu. Kan. Ataupun kita pergi melancong. Selalu yang pergi melancong ambil gambar. Jadi orang dah kenal dia ni memang berpotensi untuk di scam lah. Jadi dia akan godam tau. Dia buat banyaklah dekat Instagram kan ada kita share, kita pergi mana, maklumat kita boleh dicari. Boleh dicari. Itu bahayanya kalau kita post gambar-gambar yang macam tu. Kadang-kadang kita memang suka tak boleh lari kan. Betul cikgu. Tapi kita simpan je lah gambar tu sebenarnya untuk kita sahaja. Bagi saya lah. Alright, itu dia. So, apa yang cikgu nak kena fikir-fikir ataupun nak kena ingatlah lepas ni kan, kurangkan upload di media sosial gambar-gambar yang sensitif ataupun ada maklumat dan data peribadi. Baik, kita nak tanya juga rakan-rakan kita di Google Meet, akan adik-adik kita. So, berkenaan dengan literasi keuangan kerahsiaan maklumat peribadi ni juga. So, macam adik-adik kita sendirilah, kalau nak tanyalah pandangan mereka cikgu, kan boleh. Kalau adakah adik-adik ataupun rakan-rakan kita ni bersetuju dengan apa yang cikgu sampaikan dari sudut gambar? Saya nak percaya semua orang muda suka nak upload. Kan, nak muat naik dekat media sosial. Tambah-tambah sekarang ni macam-macam ada kan. Macam cikgu cakap tadilah, ada orang kata tu satu achievement. Kan, nak upload apa yang dia dapat, contoh first gaji, nak beli itu, nak beli ni. So siapa yang nak kongsikan dengan saya dan cikgu di sini pandangan anda berkenaan dengan situasi itu ataupun situasi ini? Ada tak? Siapa yang nak kongsi? Okey. Emmanuel, silakan. Saya setuju apa yang karya tadi katakan. Kalau melancong tu nanti pencuri tahu kita tak ada dekat rumah. Boleh juga. So satu perkara yang betul juga. Ya, betul juga. Kita ambil gambar kita berada dekat sini. So orang tahu dekat rumah kita tak ada orang. Contoh kan dia bagi tahu tu. Okey. So macam dari sudut kalau berkongsi nama sekolah,
Kan ada tak? Kan? Adakah itu dikira sebagai maklumat data peribadi juga, cikgu? Nama sekolah mungkin tak adalah orang nak scam nama sekolah, nak cari apa. Tak ada lah. Memanglah data, memang itu data. Tapi maklumat... Cuma mungkin orang boleh trace untuk dapatkan dia di situ lah kan. Ini mungkin takut berlakunya kes pencelekan pula kan dan sebagainya. Baik, ada tak lagi siapa yang nak kongsikan berkenaan dengan tadi Emmanuel dah kongsikan antaranya adalah dia tahu tak ada di rumah. Tambah-tambah kalau musim perayaan sebelum ni lah. Ni fasa pandemik tak boleh nak merentas negeri. Akan fasa sebelum tu orang dah tahu dah, orang dah aim. Kalau cuti raya mesti ada orang pecah rumah lah, kecurian dan sebagainya. Baik, siapa lagi nak kongsi? Silakan. Ada tak? Okey, Husnina. Kita tak dengar lagi suara Husnina. Semua suara jejaka-jejaka tampan sahaja. Husnina diam saja. Okey, Husnina. Silakan Husnina. Pandangan Husnina sendirilah berkenaan dengan apa yang cikgu kongsikan tadi. Kan, kita kadang-kadang kita rasa anak muda kadang rasa macam satu benda kekangan pula. Alah, sebenarnya orang tu jealous je kan. Tak bagi upload sebab jealous lah tu kan. Husnina ada share gambar tak biasa? Ada share gambar tak? Ada Instagram tak? Ada. Saya gambar. Husnina ada Facebook dan Instagram tak? Ada. Selalu kongsikan apa dekat Instagram dan juga Facebook? Kan tak ada kongsi apa-apa. Tak ada kongsi apa-apa. Dia tak aktif cikgu. Bagus ni. Dia fokus pada pelajaran. Itu. Cuba kan? Tanya yang lain. Ada tak? Yang lain? Yang lain? Yang lain tu sesenyum tu. Iskandar. Iskandar Hamdan tu. Dengar. Mungkin kena dekatkan sikit mic. Dengar. Okey, teruskan. Ada kongsi gambar. Saya macam kesulitan juga. Tak aktif sangat dalam media sosial ni. Okey, bagus ni. Bagus jarang lah. Kita jumpa kan. Pelajar-pelajar cikgu SMK Batu Muda ni. Alright, baik cikgu. Itu antara pandangan-pandangan rakan-rakan kita ataupun adik-adik kita dan juga apa yang dikongsikan oleh cikgu, dikuatkan lagi oleh mereka berkenaan dengan data yang dikongsikan. Sebenarnya kita kena hati-hati sebab banyak kemudaratan yang akan berlaku sekiranya kita ambil sambil lewa. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Dan sekejap lagi kita nak kembali, kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kerahsiaan maklumat peribadi ni. Kita nak kena secure kita punya data peribadi. Dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Kita masih belajar sama-sama untuk subjek kita ataupun apa yang kita nak
kongsi hari ini bersama dengan Cikgu Rohani Jusoh, literasi keuangan menengah atas, dan topik kita kerahsiaan maklumat peribadi. Tapi sebelum tu suka saya nak ingatkan kepada anda, walau di mana pun anda berada, terus membudayakan norma baharu penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan juga memakai pelitup muka di tempat awam serta kerap sanitasi tangan ataupun basuh tangan dengan air dan juga sabun. Tadi cikgu dah bercerita ataupun dah kongsikan berkenaan dengan pentingnya menjaga maklumat ataupun data peribadi ini sebab kecuaian kita akan membinasakan diri kita dan jangan kita biarkan diri kita diselubungi misteri scammer. Itu dia tadi. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita pada pagi ini cikgu. Silakan cikgu. Kita ada sini ada 7 prinsip perlindungan data peribadi yang akan kita tunjukkan daripada Jabatan Perlindungan Data Peribadi lah. Yeah. Okey. Okey, ada 7 prinsip. Okey. Pertama prinsip ARM, prinsip notis dan pilihan, prinsip penzahiran, prinsip keselamatan, prinsip penyimpanan, prinsip integriti data dan yang ketujuh prinsip akses. Okey, untuk tahu dengan lebih mendalam, kita akan tengok video ini. Okey, jom kita sama saksikan. Akta Perlindungan Data Peribadi APDP mengandungi 7 prinsip yang wajib dipatuhi demi menjaga keutuhan data peribadi. Pertama, prinsip ARM. Pengguna data tidak dibenarkan memproses data peribadi seseorang tanpa kebenaran. Data peribadi perlu dikutip untuk tujuan sah atas kebenaran individu mencukupi dan tidak berlebihan. Kedua, prinsip notis dan pilihan. Pengguna data mesti memaklumkan terlebih dahulu akan tujuan pengambilan sesuatu data peribadi. Ketiga, prinsip penzahiran. Pengguna data perlu memaklumkan tujuan data peribadi seseorang itu diambil dan hendak dizahirkan. Keempat, prinsip keselamatan. Pengguna data perlu mengambil langkah-langkah perlu agar data peribadi selamat, tidak diubah suai, disalahguna atau diberi kepada pihak tidak berkenaan. Kelima, prinsip penyimpanan. Data peribadi tidak disimpan melebihi tempoh masa yang diperlukan. Keenam, prinsip integriti data. Data peribadi sedia ada mesti tepat, lengkap, terkini dan tidak mengelirukan serta menepati tujuan data itu disimpan atau diproses. Dan terakhir, prinsip akses. Pengguna data mesti memberi hak mengakses kepada subjek data sekiranya mereka ingin meminda, membetulkan atau membatalkan data peribadinya. Selagi prinsip ini dipatuhi, keselamatan data peribadi anda pasti terjamin. Itu dia cikgu. Maknanya selagi kita patuh kepada 7 prinsip ini, maknanya kita terselamatlah, dilindungi kita punya data-data kita. Baik, bila sebut antaranya cikgu yang saya sempat saya kita tengok daripada video tadi, saya tertarik dengan prinsip ARM yang mana disebut kita ambil maklumat daripada pihak kedua mesti dengan kebenaran. Kan? Dan saya teringat ada satu cerita yang mana anak ni dia ambil maklumat data peribadi mak dia ataupun ayah dia kalau tak silap untuk beli games tanpa pengetahuan. Itu pun dikira sebagai curi maklumat peribadi lah cikgu kan? Ya. Ada tak kat sini siapa yang pernah buat macam tu? Tu senyum tu macam pernah buat je. Tambah sekali game-game online cikgu banyak kan yang memerlukan duit untuk beli skin lah, beli weapon dan sebagainya. So ada tak sini yang pernah buat macam tu? Ada tak? Oh, ada yang angkat tangan. Ada. Oh, ramai. So, ada pun. mulai sekarang jangan lagi buat macam tu. Sebab itu salah juga. Masalah. Salah. Atau mungkin diorang ni ambil kad kredit mak ayah ke untuk beli ke macam mana tu? Rasanya kad kredit mak ayah lah kan. Kad kredit ataupun kad debit mak ayah, betul tak? Tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Walaupun mak ayah sendiri, tetapi bila tanpa kebenaran tetap tak boleh. Ya, kena minta kebenaran. Sebab dikira mencuri maklumat peribadi, tambah-tambah takut pula nanti bila dah terdedah pula kepada orang lain, digunakan oleh pihak yang ketiga, pihak keempat dan seterusnya lah. Itu yang kita takut kan. Ya. Baik, kita nak teruskan cikgu. Okey. Okey.
Ni di antara taktik lah, taktik penjenayah. Macam mana dia nak curi kita punya maklumat data kita. Pertamanya ini ada 4 lah saya tulis kongsikan 4 modus operandi dia. Okey, satu dengan pengkodaman lah. Kita tahu sekarang ni kan zaman internet semua kan, senang untuk dikodam. Okey, so yang kedua dia mencuri secara fizikal. Mencuri secara fizikal ni pergi curi je lah. Curi komputer kita, curi handphone, di mana dalam komputer, dalam handphone ini ada maklumat-maklumat kita lah kan. Okey, penyamaran sosial ini pun banyak yang berlaku. Penyamaran sosial iaitu penyamaran melalui telefon, email dan bersemuka. Ada juga yang bersemuka lah kan. Yang email, yang telefon tadi macam contoh yang Encik Razak tadi lah. Penyamaran kan. Itu penyamaran sosial juga. Sosial. Banyak yang hari itu saya berkesempatan juga berjumpa dengan salah seorang pegawai polis. Dia beritahu banyak juga yang scam, love scam. Banyak kes love scam. Ini lebih menjurus kepada golongan wanita ataupun golongan lelaki? Wanita yang banyak. Lelaki pun ada dia kata. Tetapi biasanya wanita lah, wanita yang berduit biasanya yang kena, yang kesunyian ceritanya. Okey, yang keempat kita ada pelantar sosial media memanipulasi maklumat laman sesawan sosial media. Yang ni dia daripada tadilah yang Insta kita, daripada FB kita, dia buat manipulasi pula, menyamar. Penyamaran boleh juga. Bila sebut pasal penyamaran sosial, nak tanya juga ni dekat adik-adik kita, ada tak yang pernah ada pengalaman menyamar? Tambah kalau dalam zaman dulu tu guna portal-portal chatting kan. Nama Ahmad tukar jadi Tengku Afif Iskandar gitu. Ada yang pernah buat macam tu ke? Tak pernah. Tak pernah. Semua jujur. Ini budak baik. Semua gentle tak? Semua percaya dengan diri sendiri, cikgu. Tak perlu jadi orang lain. Tak perlu jadi orang lain dan tak perlu nak acah-acah bekerja dekat Megah Holdings. Baik, cikgu. Kita teruskan, cikgu. Okey, ini antaralah yang sempat saya ambil. Ini agak lama jugalah, pada 12 April 2018 dalam Berita Harian. Macau Scam menyamar pegawai KKM ataupun polis. Macam tadilah banyak sangat kes ini di negara kita pun. Dan kalau kita tengok sampai ke hari ini, isu ini masih disebut-sebut dan juga banyak berlarutan. Banyak lagi. Walaupun maknanya masyarakat kita ni macam tak pernah nak belajar lah. Banyak dah yang kena, ramai yang kena kan. Tapi still ada lagi yang terpedaya. Macam tu kan. Itu dia. Okey. Remaja sasaran terkini skamer. Ini pun salah satunya. Dah remaja, tapi kalau ikut yang petikan yang ditulis oleh Dr. Muhyiddin Arifin ni lah kan, dalam ni dia kata ini contoh dekat luar negara. Tapi tak mustahil lah remaja-remaja di negara kita ini akan terlibat ataupun menjadi mangsa seterusnya. Kalau kita terus culas, terus ambil ringan terhadap apa yang cikgu kongsikan tadi, so secara tak langsung mendedahkan diri kita untuk menjadi mangsa, ataupun mungkin lebih teruk kita akan menjadi pemangsa. Kan itu yang kita nak kena elakkan. Baik, pelajar-pelajar yang berada bersama kita pada ketika ini, so far semua faham setakat ini, ataupun mungkin ada soalan-soalan yang nak diajukan kepada cikgu, silakan. Tak ada. Faham Ya, completely faham. Ada sebarang soalan lain? Ada sesiapa yang nak tanya soalan ke? Nak tanya soalan ke apa-apa saja? Ada. Okey, siapa? Silakan. Silakan Ali Imran. Saya nak tanya. Sebagai seorang pelajar, jika kita terkena scammer ataupun scammer yang call kita, adakah wajar kita memberitahu kepada ibu bapa? Okey. Satu soalan yang sangat baik. Ali Imran kata, kalau kita dapat call daripada scammer, adakah perlu bagi tahu kepada ibu bapa ataupun buat don't know ataupun buat tak tahu je, cikgu? Buat tak tahu je kan. Okey, sepatutnya bagi tahulah apa-apa sahaja yang berlaku pada kita, sebab ibu bapa kita adalah yang bertanggungjawab ke atas kita. Apalagi kalau kita dapat panggilan yang memang kita dah kenal pasti itu scammer kan. Bagi tahu. Memang kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Dan mungkin kita nak kena ambil langkah selamat sebab bila dia dah boleh hubungi, dibimbangi selepas satu panggilan
panggilan, ada panggilan berikutnya. Mula-mula kita tak layan apa semua kan, tapi bila berikutnya tu takut juga terkena. Jadi sebaiknya Ali bagi tahulah mak ayah, ya. Itu dia. Baik, ada lagi ke soalan-soalan lain yang nak diajukan? Okey, silakan Emmanuel. Saya nak tanya, kalau barangan yang kita beli dalam atas talian, maklumat tu akan didedah kepada orang lain atau tidak? Ini soalan yang kalau kita tengok cikgu dalam fasa pandemik COVID-19 daripada start PKP 18 Mac tahun 2020, kalau kita tengok pembelian ke atas talian ni meningkat secara mendadak. Ya, betul. Dan adakah ini dikira sebagai kongsi maklumat data peribadi kepada orang pihak ketiga ataupun pihak keempat, cikgu? Sebenarnya dia tengok ada yang online tu yang betul lah, yang betul. Maknanya barang sampai kan. Sampai apa semua kan memang betul lah yang tu. Ada juga yang bila kita beli barang tak sampai-sampai. Itu dah satu yang salah lah kan. Okey. Yang satunya tentang kalau yang barangan ni yang kita beli secara online perlu diingat juga dari segi maklumat peribadi kita dekat alamat kita kan. Biasa kita dah dapat barang, bungkusannya kita letak mana? Biasanya kadang kita buang lah, cikgu. Kita buang lah kan. Di situ semua dah ada maklumat kita, nama kita, nombor telefon kita kan. Kadang-kadang bila kita tu tulis lagi nombor IC kan. Kan ada yang macam itulah. Tapi sebenarnya yang syarikat yang hantar tu pun sendiri dia pun ada prinsip-prinsip dia. Dia tak boleh dedahkan benda mungkin ni kepada pihak lain dengan pihak berwajib juga, cikgu kan. Itu kalau dia. tidak salah juga dia. Itu dia. Soalan yang sangat baik. Terima kasih Emmanuel. Saya pun dapat input baru juga kan. Sekarang ni semua ujung jari je, cikgu. Nak beli itu pump order. Nak beli itu pump order kan. Tapi kita terlupa, kita takut-takut maklumat data peribadi kita terlepas ataupun bocor kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, cikgu. Kita nak teruskan tapi kita nak berhenti rehat seketika. Okey, boleh. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi cikgu dah kongsikan berkenaan dengan 4 modus operandi yang mana godam, ada curi secara fizikal, penyamaran sosial dan juga pelantar sosial media. Ini untuk kita belajar, bukan untuk kita buat, tapi untuk kita tahu dan kita elakkan daripada terjadi ataupun menjadi mangsa kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, cikgu. Kita nak teruskan sesi kelas kita pagi ini, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Sekarang ni kita nak tengok jika anda menjadi mangsa, apa nak buat? Dah jadi mangsa sekarang, apa nak buat? Macam contoh jadi mangsa, kita sedar tu katakan kita dapat bil kad kredit kita. Kita tak beli. Tak beli pun barang tu, tiba-tiba bil kita dah sampai had maksimum dah. Maknanya itu kita telah mengalami ataupun menjadi mangsa kecurian
identity. Okey. So kalau dah jadi macam tu, itu salah satu contohlah cikgu bagi kan. Okey, kalau jadi macam tu apa yang perlu kita buat? Okey. So di sini laporkan kecurian identiti di Bank Negara Malaysia melalui saluran-saluran dia. Kalau tengok di sini, Bank Negara Malaysia dia ada 4 lah cara nak hubungi. Hubungi nombor dia. Okey, dah tertera dekat situ kan. Nombor fax pun dah ada. SMS ke 15888. Ada BNM tanya. Dan kita juga boleh email. Okey. Itu ini satu. Satu lagi kita boleh ini sekiranya insiden yang melibatkan jenayah cyber. Macam yang scammer semua tadi kan jadi mangsa. So kita boleh juga salurkan melalui saluran yang ni hubungi 1300882999. Ataupun ada talian kecemasan 24 jam. Okey, dah tertera aplikasi mudah alih cyber 999, ada fax, ada SMS, ada email. Okey, banyak sebenarnya kita boleh salurkan. Mungkin kita je yang tak tahu kan nak ke mana kan. Okey. Okey, seterusnya kita ada saya kongsikan cara kita nak mengelak daripada kecurian maklumat. Yang ni mungkin boleh dipraktikkanlah antara dia saya bagi ada di sini 4 lah. Okey, pertama tukar kata laluan dari semasa ke semasa. Kena sentiasa tukar. Tapi tukar-tukar tu kena ingatlah. Kan ada juga kita tukar dah lupa. Kan? So tukar dari semasa ke semasa lah tukar. Sebab orang biasa tahu kan. Tengok dah nampak. Oh, nak boleh agak dah cikgu boleh agak. Kan. Biasa anak murid saya dia selalu saya dah tahu nombor pun cikgu. Biasa nombor letak nama, tahun kelahiran. Nama, hari kelahiran. Ini jangan guna kata laluan yang mudah diteka. Biasa nombor tarikh lahir. Kan? Tarikh lahir, nama, lepas tu belakang tu tahun kelahiran dia 90 berapa, 2001 ke. Orang dah boleh teka. Tapi kalau letak yang susah pun problem juga, lupa. Itu masalah dia. Kena tukar. Okey, semak dan pastikan URL bukan laman sesawang. Palsu. Okey, ini kalau kita nak share lah, nak masukkan dalam URL tu pastikan dia betul lah dulu baru kita boleh tu. Okey, maklumat dalam fail peribadi kita terutamanya butiran akaun bank, kad kredit dan maklumat kesihatan. Yang ni kena jagalah itu dia antara cara-cara tips dia lah untuk kita elak daripada berlakunya kecurian maklumat cikgu. Itu dia. Baik. Kita sambut cikgu. Kita dah sampai ke penghujung ke macam mana? Itu dia, kita dah sampai ke penghujung. Tapi sebelum tu saya rasa saya apa yang untuk pengajaran hari ini lah. Apa yang kita boleh dapat. Saya tanya pelajar lah senang. Boleh cikgu. Ada tak nilai-nilai ke apa yang kita belajar sebenarnya hari ini selain pada kita kata kerahsia. Dah ada. Okey. Silakan Arif. So sepanjang pelajaran ni kita kenalah waspada. Macam contoh orang call kita sama ada jangan angkat ataupun report kepada ibu bapa. Ini bagi panggilan yang tidak dikenali lah kan. Betul. Okey. Itu dia. Okey, lain ada lagi? Ada siapa lagi nak kongsi? Saya. Okey, silakan Emmanuel. Bagi pengajaran yang saya tahu, jangan mudah percaya dengan kata-kata manis bagi love scam. Itu. Betul. Jangan mudah percaya dengan kata-kata manis daripada love scam. Baik. Ada lagi. Ali Imran, silakan Ali Imran. Lepas tu apa ni sebagai ni pula kalau kita pengguna telefon pintar, kita mendownload, memuat turun aplikasi Truecaller lah, macam mengesan scam ataupun tidak. Maknanya bila dia call kita tahulah dia scam ataupun tidak. Okey. Itu boleh dia. juga kita download Truecaller kan. Okey. So kalau ikutkan nilai-nilai yang boleh kita belajar lah pada hari ini, maknanya satunya betul juga dia orang kata jangan mudah percaya. Dan saya rasa satu lagi mungkin kita boleh katakan tidak lah, banyakkan kata tidak.
Kalau on call ini tidak. Tak perlu angkat ke, sentiasa berwaspada. Okey, berwaspada, berhati-hati dalam apa jua tindakan yang kita ambil lah. Itu dia. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak cikgu atas kata-kata akhir tadi, dan sekaligus sebenarnya kita semua nak kena sentiasa menjaga maklumat data peribadi kita seperti yang cikgu sampaikan tadi. Juga rakan-rakan kita sampaikan tadi, jangan mudah percaya, timbulkan rasa curiga dengan mereka-mereka yang kita tak kenal siapa mereka kan, di mana mereka berada. So insya-Allah untuk menjaga keselamatan diri kita juga. Baik, terima kasih sekali lagi Cikgu Rohani Jusoh, Penolong Kanan Petang Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul, dan juga terima kasih juga kepada rakan-rakan daripada SMK Batu Muda atas kesudian bersama kita pada pagi ini. Dan selepas ini anda semua jangan ke mana-mana kerana kita akan ada subjek sejarah menengah atas dan topik kita sistem persekutuan. Jumpa sekejap sahaja lagi. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tekankan di sini penipuan secara online semakin hari semakin menunjukkan peningkatan pada setiap hari dan juga setiap tahun. Di mana kita dapat lihat penipuan secara online ini melibatkan penipuan secara seperti kes Macau scam, scam dan juga maklumat-maklumat peribadi yang telah dihack melalui sistem perbankan dan juga daripada medium-medium seperti FB dan juga IG. Ini di mana kita daripada siasatan yang kita lakukan dan kita dapati kebanyakannya mangsa-mangsa ini tidak peka dengan keadaan sekeliling yang berlaku. Walaupun banyak maksudnya program-program pencegahan jenayah yang dilakukan oleh pihak kita, tetapi maklumat ini seakan-akan tidak sampai kepada masyarakat. Seperti contohnya Macau scam, di mana Macau scam ini biasanya suspek akan buat panggilan kepada mangsa, di mana suspek akan melamar seperti daripada ibu pejabat polis PDRM dan meminta maklumat peribadi berkenaan dengan maklumat peribadi mangsa, di mana mangsa sendiri telah mendedahkan maklumat peribadi seperti maklumat IC number, akaun dan juga password. Didik TV KPM